الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah wa syukurillah. Segala pujian itu hanya selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan bagi junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam wa ajma'in, dan kepada seluruh ahlul bait yang berbahagia, yang dimuliakan, diraikan, kepada seluruh barisan kepimpinan ahli jawatan kuasa masjid dan seterusnya para imam, hadirin muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi lagi disegani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Semoga pada malam ini, malam yang penuh dengan keberkatan, kita memohon kepada Allah keampunan bagi diri kita dan bagi kedua ibu dan ayah kita, dan seterusnya bagi suami, isteri maupun anak-anak kita. Mudah-mudahan dikurniakan kepada kita ini kematian dalam husnul khatimah, wala takhtim alaina ya Allah, dan dijauhkan daripada kematian su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam wa ajma'in, dan mudah-mudahan dikurniakan kepada kita ini ganjaran syurganya kelak, dan dijauhkan daripada segala siksaan azab api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrillah. Segala pujian itu hanya selayaknya bagi Allah. Syukur yang tidak terhingga dipertemukan kita pada malam ini di dalam bulan Jamadil Awal. Hari ini kita bersamaan 21 hari bulan 11 tahun 2023, dan bersamaan dalam kalender Islamnya 9 Jamadil Awal. Dan pada bulan hadapan insya-Allah kita akan memasuki Jamadil Akhir, bertemu dengan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Maka pejam celik masa berlalu dengan begitu pantas. Semakin hampir kita dengan ketibaan bulan Ramadan pada tahun akan datang insya-Allah. Semoga Allah sampaikan saya, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh ahli keluarga kita ni, agar dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sama insya-Allah. Kerana inilah waktunya, ya, Allah memberikan kepada kita nikmat umur yang perlu kita sama-sama mensyukuri di atas nikmatnya. Kerana usianya, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
sebagaimana sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu zalik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umat aku ini di dalam lingkungan ma baina sittina ila sab'ina, dalam lingkungan 60 tahun hingga 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, dan sedikitlah bilangan umur mereka yang lebih lagi daripada ini. Maka setiap hari, setiap waktu, setiap anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ini, maka ucapkanlah dengan ucapan alhamdulillah. Maka itu adalah muqaddimah kita pada malam yang mulia ini. Marilah sama-sama kita menyambung pengajian berkitab kita ini, insya-Allah, dalam membicarakan kitab rahsia kematian, alam kiamat dan alam akhirat yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, sambungan bagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulain min qatla Uhud fi thawbil wahid thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhzan lil Qur'an fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi wa qala ana syahid ala haula'i yawmal qiyamah wa amara bidafnihim fi dima'ihim wa lam yusalla alaihim wa lam yukhassalu. Hadis ini merupakan hadis hasan sahih yang bermaksud daripada Jabir bin Abdullah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia himpun antara dua lelaki daripada yang mati di Uhud pada kain satu. Kemudian bersabda ia, mana daripada keduanya lebih banyak ingat Al-Quran, maka apabila diisyaratkan baginya kepada satu daripada keduanya, didahulukannya dalam lahad. Dan sabdanya, aku naik saksi atas ini sekalian pada hari kiamat, dan disuruhnya tanam akan mereka itu dalam darah-darah mereka, dan tiada disolatkan atasnya, dan tiada dimandikan mereka itu. Hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Apa yang kita faham berkenaan dengan hadis ini tadi, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah? Hadis ini adalah menerangkan kepada kita peristiwa yang berlaku setelah mana tamatnya peperangan Uhud. Apakah itu peperangan Uhud? Peperangan yang diketuai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi pihak Islam, manakala bagi pihak Quraisy musyrikin ini diketuai oleh Abu Sufyan dan Ikrimah. Tujuan peperangan Uhud ini hanya satu saja. Apakah tujuan peperangan Uhud? Untuk menebus kekalahan mereka ini di dalam perang Badar. Maka peperangan Uhud ini tujuannya hanyalah untuk membalas dendam dan hendak membunuh dengan apa cara sekalipun, hendak menamatkan riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Dan di dalam perang Uhud ini tidak lain dan tidak bukan, antara sahabat-sahabat yang lain juga menjadi sasaran yang mesti mereka ini dibunuh atas sebab ingin membalas dendam kepada mereka. Dalam setiap siri peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Semua peperangan Nabi SAW ini mencapai kemenangan, kecuali di dalam peperangan Uhud ini perlu kita mengakui inilah peperangan di mana orang Islam ini mendapat kekalahan. Bukan daripada awal peperangan itu tentera Islam ini sudah tewas, tidak. Tentera Islam ini hampir dekat dengan kemenangan dah. Setelah mana orang Quraisy ini berundur ke belakang, tetapi akibat tidak mendengar arahan Nabi SAW dengan betul, telah memakan tentera Islam ini seramai 70 orang para syuhada di dalam medan Uhud. Sekiranya di dalam peperangan Badar sahabat-sahabat jumlah terkorban ini tidaklah ramai seperti mana peperangan Uhud. Jumlah tentera yang dibawa Nabi SAW di dalam perang Badar ini adalah seramai 300 orang. Ada riwayat menyebut 313 orang. Melawan tentera kafir musyrikin Quraisy seramai jumlah mereka ini 1,000 orang. Ala kulli hal, walaupun jumlah 300 orang lawan dengan 1,000 orang, bantuan Allah itu sampai kepada Nabi SAW dan tentera Islam ini menang walaupun dalam jumlah yang sedikit. Malunya tentera Quraisy, seperti mana satu tamparan yang hebat bagi mereka. Malu bagaimana jumlah yang sedikit ini boleh mengalahkan tentera yang ramai. Maka mereka mahukan setahun selepas itu balas dendam semula. Rancangan demi rancangan yang dibuat, bagaimana nak mencetuskan peperangan Uhud ini supaya berlaku. Maka akhirnya tercetuslah peperangan Uhud di dalam bulan Syawal pada hari Sabtu, di mana tentera Islam yang dipimpin Nabi SAW seramai berapa orang? Jika dalam peperangan Badar Nabi membawa 300 orang, ada riwayat 313 orang. Di dalam peperangan Uhud Nabi SAW membawa tentera seramai 700 orang. Ya. Dia asalnya jumlah tentera Nabi SAW ni 1,000. Tapi kisah Uhud ini muncul beberapa golongan yang tarik diri di dalam peperangan. Di sinilah kita akan mendengar nama bapa segala munafik, di mana di tengah perjalanan nak menuju Uhud tu dia tarik diri. Dia tak mahu turut sama berperang dengan Nabi SAW. Maka terpaksa dalam jumlah 700 orang ini berhadapan dengan tentera Quraisy dengan seramai mereka ini 3,000 orang. Bayangkan hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah. Tetapi itu tidak mematahkan semangat baginda Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Strategi demi strategi telah disusun oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tentera Quraisy. Orang-orang Quraisy setiap kali mereka berperang Uhud ini, mereka akan berjuang bermati-matian. Mereka bawa bersama dengan isteri mereka. Atas sebab apa bawa isteri? Untuk memukul paluan gendang ini, menaikkan semangat suami-suami mereka. Dan mereka membawa sama harta mereka ini ke medan peperangan. Mereka tidak tinggalkan di rumah masing-masing. Bawa isteri, bawa harta ini, seolah-olah kalau kita nak mati, mati kita ni bersama dengan harta kita. Maka Quraisy ini telah melakukan dengan persiapan yang cukup rapi dalam menghadapi tentera Islam ini. Maka hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, strategi Nabi SAW di dalam perang Uhud ini
lebih kepada pemanah-pemanah yang telah ditugaskan oleh Nabi SAW dalam menjaga di atas bukit. Nabi telah mengarahkan seramai 50 orang pemanah. Jangan sesekali kalian ini turun daripada bukit rumah ini. Kerana walau apa pun berlaku di bawah, pemanah-pemanah ini jangan sesekali kamu meninggalkan tempat ini. Kerana di sinilah peluang, di sinilah tempat bagaimana orang Islam ini boleh memanah tentera-tentera yang berada di bawah dan memberikan Islam itu kemenangan. Dan bermula peperangan itu. Dalam bermulanya peperangan ini hampir sahaja Islam itu mencapai kemenangan. Bertemperannya lari semua tentera-tentera Quraisy meninggalkan harta mereka. Dalam ketika mereka meninggalkan harta mereka ini, sebahagian tentera ini, mereka ini telah mengambil harta-harta tentera-tentera ini. Dan pemanah-pemanah yang berada di atas bukit itu tadi, mereka telah melihat yang berada di bawah. Apa mereka katakan? Kita sudah mencapai kemenangan. Marilah kita turut sama-sama bersama dengan mereka di bawah. Marilah kita sama-sama turut bersama dengan mereka di bawah untuk mengambil sebahagian daripada harta tersebut. Tetapi ada sahabat Nabi SAW yang menegah, dia kata jangan. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, walau apa pun yang berlaku di bawah, jangan sesekali kita turun daripada bukit ini. Jangan sesekali kita turun. Nabi dah bagi arahan dah. Nabi dah berpesan dah, jangan. Tetapi sebahagian mereka berkata, tidak, kita sudah mencapai kemenangan, lihat di bawah itu. Maka daripada jumlah pemanah yang seramai 50 orang yang ditugaskan Nabi SAW, 40 orang ini, mereka ini turun beramai-ramai dalam nak mengambil harta tersebut. Maka tinggallah jumlah tentera pemanah yang ditugaskan untuk menjaga Uhud ini tinggal 10 orang. Di sini Khalid Al-Walid yang belum lagi Islam ketika itu, dia melihat peluang keemasan, melihat peluang di mana orang Islam ini sudah turun daripada bukit tersebut. Khalid Al-Walid bersama dengan tentera-tenteranya Ikrimah ini mula pula mengepung bukit Uhud dan menamatkan riwayat 10 orang pemanah yang berada di atas tersebut. Dan kini gunung Uhud yang sepatutnya telah dijaga oleh orang Islam, kini tentera Khalid Al-Walid merampasnya dan menyusun strategi dan memanah orang-orang Islam yang berada di bawah. Daripada Islam itu hampir mencapai dekat dengan kemenangan, kini tentera Islam itu sudah dikepung daripada atas dan daripada hadapan. Bila melihat tentera Islam ini dipanah, maka naiklah semangat tentera Quraisy. Mereka pula menghambat tentera Islam ini, dan tentera Islam ini semakin lama mereka ini semakin ke belakang dan semakin ke belakang dan semakin ke belakang. Berapa jumlah sahabat Nabi SAW yang terkorban di dalam peperangan Uhud ini, tuan-tuan? Yang terkorban mereka ini seramai 70 orang. Pada puak yang dikatakan Quraisy musyrikin, jumlah mereka ini terkorban sangat sedikit. Dalam jumlah mereka ada riwayat menyebut 22 orang, ada riwayat menyebut jumlah mereka yang terkorban kafir musyrikin Quraisy ini hanyalah seramai 22 orang saja. Daripada jumlah mereka itu 3,000 orang. Bayangkan. Dan juga terkorban di dalam peperangan Uhud ini adalah insan yang paling Nabi SAW sayangi dan Nabi SAW cintai. Bila Nabi SAW melihat sahaja jenazah lelaki ini,
Nabi menitiskan air matanya dalam keadaan yang sangat deras, sehingga sebahagian sahabat berkata, kami tidak pernah melihat Nabi SAW menangis dalam keadaan yang sedemikian rupa. Ya. Jenazah milik siapakah ini? Tidak lain dan tidak bukan Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW. Ketika ditemuinya jenazah Sayyidina Hamzah dalam keadaan yang cukup menyayat hati. Kedua telinga sudah tidak ada, hidungnya ini sudah dipotong, perutnya ini yang sudah dirobek, dadanya Sayyidina Hamzah ini sudah dibelah dua. Diperlakukan jasadnya Sayyidina Hamzah ni dalam keadaan yang begitu kejam. Kita dah bawa dalam siri kuliah sebelum ini, Sayyidina Hamzah mati kerana balingan lembing oleh seorang hamba yang berkulit gelap yang bernama Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ni dia mempunyai kepakaran dalam membaling lembing dan mempunyai dendam kesumat dia hanya kepada Hamzah saja. Dia tak peduli sama ada Islam menang ataupun Islam kalah, sama ada tentera Quraisy musyrikin ini menang ataupun kalah, dia tak peduli. Yang dia mahu hanyalah satu saja. Apa yang dia mahu? Membunuh Sayyidina Hamzah ini dalam peperangan Uhud, walau dengan apa cara sekalipun. Dan Wahsy bin Harb ini melihat peluang yang terbuka dengan luas. Saat Sayyidina Hamzah ini sedang leka bersama dengan pedangnya, maka di sinilah Wahsy bin Harb membaling lembing, lalu tepat terkena pada bahagian pusat Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ajma'in. Sedih ni hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, bapa saudara Nabi SAW. Maka Wahsy bin Harb ini, indian daripada kisahnya, dia masuk Islam. Dia mengaku salahnya di hadapan Nabi SAW, mengaku di atas dosanya membunuh Sayyidina Hamzah, dan memohon maaf kepada Nabi SAW. Dan sekiranya Nabi tidak memaafkannya, dia redha dan rela sekiranya dilakukan kisah terhadap dia. Tetapi Nabi Muhammad SAW memilih untuk memaafkan dengan bersyarat. Apa syarat yang telah ditetapkan Nabi SAW ini? Wahai Wahsy, aku memaafkanmu, tetapi jangan sama sekali engkau menunjukkan wajahmu di hadapan aku ni, jangan. Kerana apa? Bukan kerana Nabi SAW membencinya, bukan kerana Nabi SAW tidak suka kepada Wahsy bin Harb. Cuma luka di hati Nabi SAW ini belum sembuh sepenuhnya. Sakitnya hati berbekas kerana melihat pembunuh Sayyidina Hamzah ini ada di hadapannya. Tapi Nabi SAW lebih rela memaafkannya daripada mengambilkan sebarang tindakan. Tidak. Kerana Nabi SAW juga adalah manusia. Walaupun Nabi SAW memaafkan, tetapi Nabi SAW ni dia tak boleh nak melihat. Akan menyebabkan Nabi SAW menitiskan air mata. Setiap kenangan bersama dengan Hamzah ini akan terkeluar. Tiba pula pembunuhnya itu ada di hadapan mata Nabi SAW. Betapa mulianya hati baginda Nabi Muhammad SAW. Ni hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah. Maka hadis ini yang kita dengarkan tadi adalah peristiwa yang berlaku setelah tamatnya peperangan Uhud. Setelah tamatnya peperangan Uhud itu, Nabi SAW turun daripada bukit Uhud dalam keadaan tubuh Nabi SAW ini cedera parah. Nabi SAW mendapat cedera yang paling banyak ni di bahagian kepala.
Gigi Nabi SAW ini patah. Bibirnya Nabi SAW pecah. Dan sehingga mana ada rekahan di atas kepala Nabi SAW akibat daripada hentakan. Tetapi itu tidak mematahkan dan melemahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW tidak meninggalkan setiap jenazah Uhud ini bergelimpangan begitu saja. Tetap juga Nabi SAW menggagahkan dirinya dan memerintahkan sahabat-sahabat yang masih hidup itu untuk mengumpulkan semua jenazah-jenazah sahabat kita ni yang terbunuh di dalam medan Uhud ini. Maka setiap sahabat-sahabat yang mereka jumpai, mereka akan himpunkan dan mereka akan kumpulkan. Banyak sahabat yang terkorban. Kisah satu-satu sahabat tu banyak. Antaranya ada sahabat yang baru sahaja masuk Islam. Baru sahaja masuk Islam, tuan-tuan. Bila dia masuk Islam, dapat seruan jihad Uhud, dia tinggalkan semua, dia masuk berperang, mati syahid. Betapa besar pahala Allah bagi kepada dia, walaupun dia sebelum ini kafir. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Hanzalah, yang baru saja dia bernikah, baru saja duk bernikah ni. Bila mana baru saja bernikah ini, dia mendapat panggilan Uhud, maka dia sanggup meninggalkan isterinya, pengantin barunya, masuk ke dalam medan peperangan bersama dengan Nabi SAW. Tetapi Hanzalah ini juga terkorban, mati di dalam medan Uhud ni, tuan-tuan. Sanggup mati syahid ini sebagai pemangkin mereka, kerana mereka tahu kelebihan mati syahid ini begitu luas. Tak ada apa yang mereka mahukan selain daripada mati syahid. Maka berlumba-lumba sahabat ini, mereka mahu mendapatkan syahid ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa peristiwa yang berlaku di dalam peperangan Uhud? Nabi SAW adalah ia himpun antara dua lelaki yang mati di Uhud pada kain yang satu. Kerana kain kafan ini tidak cukup hendak digunakan pada semua sekaligus. Satu kain Nabi arahkan gunakan untuk 2 orang. Satu kain gunakan untuk 3 orang, kerana jumlah mereka yang terkorban ini sangat ramai. Ketika ditutupnya jenazah Sayyidina Hamzah ini dengan kain, kain itu tidak cukup elok. Tak cukup elok tutup bahagian kepala, terdedah bahagian kaki. Tarik turun bahagian kaki ini, terdedah pula pada bahagian kepala. Sehinggalah kain kafan itu Nabi SAW perintahkan, satu kain gunakan untuk 2 ataupun 3 lelaki ini secara serentak. Setelah mana mereka ini dikafankan, ya, mereka jenazah-jenazah yang mati syahid di Uhud ini, jenazah mereka ini tidak dimandikan sama sekali. Ya, ditanam mereka ini, dikebumikan mereka ini bersama dengan pakaian-pakaian mereka dan bersama dengan darah-darah mereka. Tidak dibersihkan darah pada tubuh badan mereka, hakikatnya ditanam bersama. Kerana apa? Kerana kelak mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian dan darah mereka ini akan menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan di atas dunia ini. Beruntung, tuan-tuan, orang yang mati syahid ini. Sangat beruntung. Pahala orang yang mati syahid ini begitu banyak. Dalam satu hadis Nabi SAW, orang yang mati syahid ini, dia Allah memberikan kepadanya, boleh memberikan syafaat kepada 70 ahli kerabatnya masuk ke dalam neraka
untuk dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta hanya kepada orang yang mati syahid. Dia Allah bagi syafaat ini. Pergilah kamu tarik 70 ahli kerabat. Bukan 7 orang, 70 ahli kerabat. Daripada neraka Allah, kamu bawa dia masuk dalam syurga Allah. Itu andai satu orang yang mati syahid dalam keluarga kita ni tuan-tuan. Kalau satu orang dia boleh menarik 70. Cuba tuan-tuan bayangkan, satu keluarga tu semua mati syahid belaka. Lihat bagaimana Allah bagi. Tu sebab syahid ini dia tak lari daripada kita menceritakan situasi semasa di Palestin kini. Apa situasi sekarang di bumi Palestin ni tuan-tuan? Apa keadaan yang terkini yang tuan-tuan baca dan sebagainya. Setakat hari ini jumlah kematian yang direkodkan seramai 15,000 orang. Setakat hari ini. Boleh jadi lebih daripada itu, tapi tak pernah kurang. Itu yang direkodkan. Yang tidak direkodkan, yang jenazah tidak ditemui, yang tak dijumpai jenazah, yang tertimbus jenazah tahanan ni belum lagi masuk. Tapi yang setakat direkodkan, mereka yang terkorban ini 15,000 orang. Allahu Rabbi. Dan dalam hati mereka ini satu, tidak takut mereka ini akan nama kematian. Kerana syahid ini menjadi impian bagi mereka. Dalam hati mereka ini tidak takut dan tidak ada perasaan gentar. Jauhnya iman saya ni tuan-tuan dengan iman mereka. Jauhnya iman saya ni dengan anak-anak di sana. Anak di sana ni tak takut langsung kematian tuan-tuan. Boleh buat main-main bunyi roket, boleh buat main-main bunyi yang dikatakan peluru dan sebagainya. Mereka tak takut. Sehingga tahap bersedianya mereka ni dengan kematian ini, mereka tulis setiap nama mereka ini di pergelangan tangan dan kaki mereka sendiri. Punya berani. Sampai tanya, duk kenapa tulis nama kamu kat pergelangan tangan? Tulis nama besar-besar ni tuan-tuan, guna marker-pad. Apa jawapan mereka? Senang nanti besok mak dan ayah kami ni nak mengecam jenazah kami. Senang. Tak perlu nak susah-susah nak cari jenazah mana anak ni, mana anak ni. Tengok saja andai apa-apa berlaku kepada kami. Tertimbus bangunan, ditembak oleh musuh, kena roket dan sebagainya. Tengok sajalah pada pergelangan tangan kami dan kaki kami, kerana kami dah tulis dah nama kami. Senang nanti besok mak dan ayah kami ni nak mengecam jenazah kami. Setiap kali apa musibah yang berlaku kepada mereka, syahid ini menjadi zikir dalam hati mereka dan bibir mereka. Kerana mereka yakin dunia ini tidak adil pada mereka tuan-tuan. Dunia ni berlaku zalim pada mereka. Seluruh dunia ni tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Maksud kita ni yang pembesar-pembesar ni tak boleh nak buat apa. Sehingga ke hari ini bantuan itu sangat lambat sampai kepada mereka. Tak boleh nak buat apa. Yang hanya bersuara kita ni adalah rakyat-rakyat. Rakyat-rakyat yang berada di seluruh dunia mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Israel. Tetapi adakah mereka mendengar? Tidak tuan-tuan. Tidak mereka mendengar sama sekali. Tetapi setiap hari nyawa-nyawa tentera Islam ini melayang bagaikan buih-buih yang berada di lautan. Ya tuan-tuan. Malah di Arab Saudi sendiri pun sebahagian daripada rakyatnya declare tuan-tuan. Dia boleh kata 70%, 60% kami ni memang tak peduli dah apa yang berlaku di Palestin ni. Ya. Tuan-tuan lihat dunia kita pada hari ini. Orang Islam yang berada di keliling tapi tak boleh nak buat apa-apa. Dalam keadaan Islam hari ini ditekan dan ditekan lagi.
Semoga Allah memberikan kepada kita perlindungan, tuan-tuan. Palestin banyak mengajarkan kepada kita arti yang dikatakan pengorbanan, dan sebenarnya hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah. Dan besarnya ganjaran orang yang mati syahid ini Allah kurniakan kepada mereka. Seluruh dosa orang yang mati syahid ini Allah ampunkan belaka. Ya, Allah ampunkan dosa-dosa mereka ini. Tidak ada dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Orang yang mati syahid, mereka tidak akan disoal di alam kubur. Mereka ini selamat dan sejahtera daripada segala fitnah kubur itu berlaku kepada mereka. Dan syahid itu bukan hanya perlu kita berperang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ketika mana Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapakah pada pandangan kamu ini orang yang mati syahid? Maka jawabnya sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, orang yang mati syahid di kalangan kami adalah mereka yang berjihad, mereka yang berperang, lalu mereka ini terkorban di dalam jihad dan peperangan mereka. Maka jawab Nabi SAW, sekiranya kamu mengatakan yang sebegitu rupa, maka sedikitlah bilangan umat aku ini yang mendapat pahala mati syahid itu. Sedangkan pahala mati syahid itu begitu luas maknanya. Seorang ibu yang melahirkan anak, lalu ibu ini tadi meninggal dunia, dapat mati syahid. Seorang suami yang mencari nafkah untuk diberikan kepada anak-anak dan istrinya di rumah, mati sang suami ini ketika mana bertugas dalam perjalanan ke tempat kerja, dalam perjalanan pulang daripada tempat kerja, dia ditakdirkan oleh Allah berlaku musibah, mati itu juga sebagai mati syahid. Orang yang ditimpa dengan musibah penyakit, sakitnya pada bahagian perut, sakitnya pada bahagian dada, sakitnya seperti mana sakit-sakit yang sukar disembuhkan, kanser, leukemia dan sebagainya. Andai kata dia mati disebabkan penyakitnya itu, dia juga disebut sebagai golongan yang mati syahid. Orang yang mati kerana musibah, wabak penyakit, seperti mana yang berlaku pada dunia ni, yang tak pernah kita lupa, COVID-19. Yang ramai di kalangan kita ni, mungkin ada ahli keluarga kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita yang mati disebabkan COVID-19 ini juga disebutkan sebagai golongan-golongan yang mati syahid sama. Siapa lagi golongan yang mati syahid? Orang yang mempertahankan dirinya, orang yang mempertahankan keluarganya, orang yang mempertahankan harta bendanya daripada dirompak, maka orang ini terbunuh, maka orang ini juga disebut mati syahid. Orang yang mati kerana kebakaran, itu juga disebut sebagai orang yang mati syahid. Orang yang mati kerana ditimpa bangunan, itu juga disebutkan sebagai golongan orang yang mati syahid. Orang yang mati kerana apa? Kerana dipatuk oleh haiwan-haiwan yang berbisa, disengat oleh haiwan yang berbisa sehingga mana dia mati. Orang yang dibaham oleh haiwan-haiwan pemangsa di dalam hutan, maka itu juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang mati syahid. Hakikatnya pengertian syahid ini begitu luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma pahala bagi orang-orang yang mati ini Allah kurniakan nanti di yaumul akhirah. Allah Subhanahu wa taala, lihat ganjarannya Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Ayyuhuma aktsaru akhzan lil Quran, maka ketika mana hendak dimasukkan mereka ke dalam liang lahat, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana daripada mereka lebih banyak ingat Al-Quran. Ya, dalam banyak-banyak jenazah yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya,
ayyuhuma aktsaru akhzan bil Quran. Siapa di kalangan mereka ini yang paling banyak mengingati Al-Quran, ataupun mereka paling banyak yang membaca Al-Quran? Azan kata tu. Kita berikan dulu pada azan sebentar insya-Allah. Kita berkongsi satu amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yakni memohon supaya kita berdoa kepada Allah dikurniakan kepada kita ini mati syahid. Ya. Mati syahid ni kita kena memohon kepada Allah, tuan-tuan, sebagaimana kita memohon kematian husnul khatimah. Ya, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Dan sebegitu juga doa bagi orang yang mati syahid ini, dia memohon kepada Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang diajarkan Nabi sendiri itu, man qala hina yusbihu salasa marrah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Thumma qara'a thalatha ayah min akhir suratil Hashr wa kallallahu bihi 70,000 malak yusalluna alaihi hatta yumsi. In mata fi dhalikal yawm mata syahida wa man qalaha hina yumsi kana bitilkal manzilah. Yang bermaksud man qala hina yusbih, sesiapa yang menyebut ketika waktu pagi sebanyak 3 kali a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, yang bermaksud aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada syaitan yang direjam. Thumma qara'a salasah, kemudian membaca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Hashr. Apakah 3 ayat terakhir daripada surah Al-Hashr itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu 3 ayat terakhir daripada surah Al-Hashr 22 hingga 24, ya. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menugaskan 70,000 malaikat mendoakannya sehingga mana petang hari. Dan andai dia meninggal pada hari itu, matinya ketika mana dia membacanya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim ini, maka dia dimatikan sebagai orang yang mati syahid. Dan sesiapa mengucapkannya pada petang hari, maka ia juga mendapatkan fadilat yang sama. Hadis daripada oleh Imam Ahmad
dalam Musnad Ahmad, Musnad Al-Bashirin, amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjemput kita ini mati syahid. Betapa mudahnya, betapa senangnya. Ya, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali pagi, dan kita membaca surah Al-Hajj ya dalam 3 ayat terakhir, maka 70,000 malaikat Allah perintahkan mendoakan kesejahteraan kita. Maka andai mati kita pada hari itu, ya, maka tergolong dalam kalangan mati syahid. Ya, bukan yang disampaikan oleh saya, ya, tetapi yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sendiri. Ya, insyaallah hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, saya mohon kemaafan ya sekiranya ada terkasar bahasa, mengguruskan perasaan ya, kata-kata kurang menyenangkan dan sebagainya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita akan bertemu pada kuliah kita yang akan datang insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, kepadamu kami menadah tangan ya Allah. Ampunkanlah ya Allah, ampunkanlah ya Allah, ampunkanlah ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah, dosa suami, isteri maupun anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami berserah ya Allah segala urusan duniawi kami, urusan kubur dan urusan hari akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang bersyukur ya Allah di atas segala anugerah yang Engkau kurniakan kepada kami ini ya Allah. Ya Allah, telah Engkau memberikan kami nikmat keamanan, kesihatan, nikmat kesejahteraan, dan nikmat yang paling agung Engkau kurniakan kepada kami ya Allah, nikmat iman dan Islam ini ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah daripada segala musibah. Lindungilah kami ya Allah, lindungilah anak-anak kami ya Allah daripada segala musibah-musibah yang berlaku kepada mereka ya Allah. Kami menadah tangan kami yang hina ini ya Allah. Sesungguhnya kami ini adalah pendosa ya Allah. Ya Allah, bantulah nasib saudara-saudara kami di bumi Palestin ya Allah. Ya Allah, lindungilah mereka ini ya Allah. Sampaikanlah bantuan-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami berpegang kepada kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sesungguhnya Engkau berjanji dan Engkau tidak pernah memungkiri janji-Mu ini ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, tempatkanlah mereka di kalangan para syuhada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ini ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ini ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, bagilah kami kekuatan dalam menjaga agama-Mu ini ya Allah. Janganlah Engkau pesongkan hati kami ini ya Allah. Janganlah Engkau jauhkan kami daripada iman ya Allah. Hidupkanlah kami ini dengan iman dan matikanlah kami ini dengan iman ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.